Salam sejahtera saya ucapkan. Kami merupakan kumpulan Integrity Watchers. Berikut merupakan hadiah kumpulan kami. Gejala rasuah di Malaysia kini semakin hari semakin berleluasa dan umum mengetahui bahawa rasuah merupakan penerimaan ataupun pemberian suapan sebagai upah ataupun dorongan kepada seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah ataupun diskaun menurut SPRM. Rasuah juga merupakan sebagai satu tindak pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dirinya sendiri. Ini kerana apabila prosedur-prosedur biasa, dia tidak dapat memperoleh apa yang dikehendakinya itu. Secara umum, rasuah bermakna kuasa yang telah diberikan kepada seseorang disalahgunakan untuk bertindak atas kebaikan dirinya sendiri. Berdasarkan statistik tangkapan yang direkodkan oleh SPRM tahun 2023 menunjukkan kes rasuah meningkat sebanyak 12.8% daripada tahun 2020 sehingga bulan November 2023 itu daripada 908 kes kepada 1186 kes. Oleh itu, peningkatan kesedaran itu terutamanya dalam kalangan pelajar sepatutnya menjadi usaha yang penting untuk memengarangi amalan rasuah. Sebagai respon terhadap tantangan ini, pengkaji-pengkaji akan membuat laporan berkaitan dengan skandal SRC International. Nama saya Boniface Basek Anak Mukini, nombor metrik 83396. Saya akan membentangkan latar belakang SRC International. Skandal SRC International dan 1MDB merupakan episod kontroversi dalam sejarah Malaysia yang tidak dapat diabaikan. SRC International iaitu anak syarikat Satu Malaysia Development Berhad 1MDB yang terlibat dalam projek pembinaan dan infrastruktur di Malaysia. 1MDB, Badan Pelaburan milik Kerajaan Malaysia yang ditubuhkan pada 2009 untuk memajukan projek ekonomi. Pada 2015, sorotan tertumpu apabila laporan mengenai dana 1MDB yang hilang atau disalahgunakan oleh pihak atasan muncul. SRC International sebagai anak syarikat 1MDB turut terlibat dalam transaksi kewangan yang mencurigakan. Sebagai respon terhadap kontroversi ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Pejabat Peguam Negara Malaysia telah memulakan siasatan. Pada 2018, berkas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Najib Razak, didakwa atas tuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan SRC International. Pada tahun 2020, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta kepada Najib Razak selepas beliau dihukum bersalah. Ini merupakan satu langkah signifikan dalam menangani isu korupsi di peringkat tertinggi. Namun, penting untuk diingatkan bahawa Najib Razak bukanlah satu-satunya individu yang terlibat. Individu lain seperti Nik Faizal Arif Kamil, bekas Ketua Eksekutif SRC International, dan Riza Aziz, anak tiri Najib, turut dituduh dan terlibat dalam skandal ini. Joe Law, tokoh utama dalam penyelewengan data dari 1MDB, terlibat dalam transaksi ke akaun peribadi Najib Razak. Casey Tang, Keng Chi, rakan kongsi Joe Law, dituduh memudahkan transaksi kewangan berkaitan dengan skandal SRC International. Nama saya Delicia Dilapan Wilson dengan nombor metrik 83655 dan saya akan membentangkan tentang kesalahan dan hukuman dalam skandal SRC International. Pertama sekalinya, Najib Razak telah didakwa dengan tuduhan pecah amanah di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan Akta 574. 3 kesalahan pecah amanah telah dilakukan di M Islamic Bank Berhad melibatkan sejumlah wang sebanyak 27 juta ringgit, 5 juta ringgit dan 10 juta ringgit. Kesemua tuduhan ini membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda jika disabit. Kemudiannya, Najib Razak juga didakwa dengan tuduhan rasuah di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Akta 694. Tuduhan ini melibatkan penggunaan jawatan untuk suapan diri sendiri sebanyak 42 juta ringgit yang berkaitan dengan keputusan Kerajaan Malaysia memberikan jaminan kerajaan
bagi pinjaman RM4 bilion daripada kumpulan wang persaraan kepada SRC International. Hukuman bagi kesalahan ini adalah penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang lebih tinggi. Kemudiannya, Najib Razak juga dihadapkan dengan tuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram melalui sistem pemindaan dana dan sekuriti secara elektronik masa nyata atau rentas. Kesemua tuduhan ini melibatkan Seksyen 41B Akta Pencegahan Wang Haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 dengan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda 5 kali ganda nilai hasil aktiviti haram atau RM5 juta atau jumlah yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Seterusnya, skandal SRC International merupakan satu peristiwa yang menyuati beberapa faktor yang kompleks dan konteks amalan rasuah di Malaysia dengan memfokuskan kepada peranan bekas Perdana Menteri pada waktu itu, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Satu faktor utama yang mencolok adalah dakwaan pemberian suapan yang dijalankan melalui aliran dana dari SRC International ke akaun pribadi beliau. Dana yang semestinya difokuskan untuk tujuan pelaburan dan pembangunan ekonomi di Malaysia disyaki telah disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan politik. Seterusnya, manipulasi dana dan ketidakluasan dalam pengurusan kewangan seperti yang diperlihatkan dalam skandal SRC dan satu keadaan di mana dana awam disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau politik meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integriti pemerintahan. Manipulasi seperti ini memperlihatkan perlunya perubahan dalam proses perancangan, penggunaan dan pengauditan dana awam. Keterlibatan pihak-pihak korporat dan beberapa kes rasuah juga termasuk salah satu faktor yang memerlukan perhatian dan serius dan teliti. Dalam beberapa situasi, pihak-pihak korporat didakwa terlibat dalam memberikan atau menerima suap mencetus kebimbangan tentang etika perniagaan dan integriti korporat. Seterusnya adalah sistem pengawasan dan pemeriksaan yang lemah. Satu keadaan di mana terdapat kelemahan dalam sistem yang boleh memberi peluang kepada amalan rasuah untuk berkembang dan meluaskan tanpa ditesan. Jika pengawasan dalaman dan luaran adalah lemah, ini membolehkan memberi peluang kepada pihak yang tidak bermoal untuk menyalahgunakan kuasa dan sumber kewangan negara. Skandal SRC International memberikan kesan yang serius terhadap pelbagai aspek. Datuk Seri Najib, salah seorang yang terlibat, menghadapi risiko hukuman maksimum 20 tahun penjara. Sementara proses pengadilan berpanjangan boleh memberikan tekanan psikologi yang signifikan. Dari segi ekonomi, pemerintah menanggung beban hutang yang besar melebihi puluhan bilion ringgit daripada SRC International, menciptakan tekanan ekonomi yang ketara. Kontroversi muncul kerana hutang ini dijamin oleh kerajaan menggunakan dana rakyat. Pada masa yang sama, skandal ini merosakkan maruah dan imej Malaysia di mata dunia yang tercermin dalam penurunan indeks persepsi rasuah CPI. Penyataan dan Transparency International TI menegaskan bahawa penularan CPI Malaysia boleh dikaitkan dengan kesan negatif skandal SRC International. Kesimpulannya, implikasi skandal ini melibatkan risiko hukuman yang berat, beban ekonomi yang besar dan penurunan reputasi Malaysia di peringkat global. Bagi langkah mengatasi isu integriti dan rasuah ialah dengan meningkatkan hukuman, pendidikan anti rasuah dan penggunaan sistem teknologi maklumat. Bagi meningkatkan hukuman, kita haruslah mengkaji semula dan meningkatkan hukuman pesalah jenayah rasuah. Contohnya, kita boleh memanjangkan tempoh penjara sehingga seumur hidup. Untuk pendidikan anti rasuah pula, kita perlulah perkenalkan pendidikan anti rasuah dari peringkat sekolah rendah hingga ke universiti bagi mencegah gejala rasuah dari terus berlaku pada generasi seterusnya. Dan akhir sekali ialah penggunaan sistem teknologi maklumat. Untuk ini, kita haruslah menggunakan sistem teknologi maklumat canggih untuk mendeteksi keanehan dalam sistem kewangan syarikat atau kewangan negara bagi memastikan gejala rasuah di Malaysia tidak berlaku. Kes rasuah SRC International ini telah memberi kesan negatif terhadap masyarakat dan ekonomi negara. Pengajaran yang pertama ialah menggalakkan penguatkuasa undang-undang seperti SPRM untuk menyiasat dan memfailkan pendakwaan terhadap kes-kes rasuah. Inisiatif ini penting untuk memastikan keadilan dalam menangani kes-kes rasuah daripada semakin berleluasa. Selain itu, pengajaran yang kedua ialah meningkatkan pendidikan kesedaran anti rasuah. Akhir sekali, peranan media sosial juga amat penting dalam menyebarkan penyalahgunaan kuasa dan rasuah.
Melalui aplikasi ini, masyarakat akan lebih berhati-hati daripada terlibat dalam kes rasuah dan pengaruh negatif.